Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Hanizam Studio Channel. So hari ni korang datang untuk tengok video ni sebab korang daripada video yang aku ajak korang shoot sejam nikah dekat rumah pengantin aku kan. So ini adalah video bagaimana aku edit gambar yang aku shoot dalam masa sejam tu dengan cepat dan cara aku personally, okay? Kalau korang tak subscribe lagi channel aku, korang boleh subscribe dan jangan lupa like. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah, okay? Okay, so body aku guna untuk shoot wedding tu adalah 5D Mark II 5D Mark III Canon. Lens at first aku guna lens 24-105 kit lens dia. Tapi disebabkan bila kawan-kawan pengantin tu datang and ramai, disebabkan rumah tu tak terlalu memanjang ke depan, so aku kena tukar ke lens 16-35 which is ultra wide angle lens untuk EF lens. Okay, kalau korang nak tahu kenapa aku tukar benda ni in deep lagi, aku akan buat satu video asing lah untuk terangkan benda tu. Okay, jadi setting yang aku guna untuk shoot indoor depan pelamin tu adalah f5.6 ISO 500, shutter speed 1/100. Okay, and aku shoot raw, tak ada JPEG sebab wedding ni kalau kau shoot JPEG memang cari nahas lah. Okay, memang kita akan shoot raw. Alright, so tanpa membuang masa, jom follow aku ke Lightroom. Okay, sekarang kita berada di dalam Lightroom. First thing first is once korang dah copy folder tu, aku dah copy ke dalam folder picture aku. So ini adalah segala gambar-gambar yang aku shoot pagi tadi. So gambar dia raw macam ni. Kalau korang perasan, raw ni bila korang masuk dalam korang punya PC, okay, dia punya viewing dia daripada warna dia tak terang, daripada terang ke gelap, ya. Okey, perasan tak dia punya vignette dekat kiri kanan tu? Nampak dekat belah sini, belah sini korang akan perasan lah. Okey, so inilah gambar-gambar wedding tadi. Nikah, just a mini pelamin je ada. So nama dia abang ni nama Syafiq. So ini adalah raw footage pula. Ini adalah raw picture, kita tak edit lagi. So jom edit. Sebelum tu kita kena tukar nama folder ni kepada Syafiq 29 Julai nikah kota. Buat underscore, senang nak cari. Kota tinggi. So kita just drag the whole folder into Lightroom. Okay, so dia mudah. Okay, gambar first 3 picture ni kita tak perlu nak import sebab ini adalah testing tadi. Import. Okay, masa import ni adalah bergantung kepada kemampuan komputer korang, laptop ataupun PC. Okay, kalau korang punya prosesor laju, dia laju lah. So kita tunggu. Okay, untuk wedding photographer ataupun editor designer yang bermain dengan warna, aku suggestkan untuk korang calibrate warna monitor korang. Okay, sebelum korang involve dengan kerja editing ni lah. Kalau korang nak edit dengan monitor yang sedia ada tanpa calibration, bagi aku tak ada masalah. Tapi kalau diikutkan dengan format warna, dia ada macam keseragaman warna dekat monitor ataupun dekat social media ni, dia guna RGB, sRGB. So lebih elok lah korang edit dengan monitor yang dah calibrate, which is korang kena beli lah. Kalau korang kena beli benda tu namanya Spider X Pro. Aku akan letak link di atas
untuk video how to calibrate monitor in 2021 lah. Aku dah buat video tu, aku ada introduce gadget tu untuk calibrate monitor korang. So kalau korang berminat, kalau korang sekitar ada tak mampu nak beli tapi sekitar dekat Johor ni, Johor Bahru ke Desaru, Bandar Penawar ke, aku ada buat servis juga calibrate monitor. Alright, apa-apa korang boleh komen dekat bawah. Okay, jom. So gambar-gambar semua dah di-upload. Semua dah upload pula. Okay, ni kita tengok. So ini adalah gambar-gambar awal. Okay, korang boleh nampak. Okay, yang ini daripada info dekat belah kiri ni, korang nampak ISO 520mm f5.6, shutter 1/100. Yang ni aku dah tukar ke lens 16-35mm f4. Okay, sebab aku ada shoot yang ini 24mm lagi. So bila adik dia start untuk duduk dekat bawah ni, kita nampak. So aku kena tukar. So ini adalah test shot. Selepas aku tukar lens, so aku kena try dulu, tengok setting. So bila gelap aku naikkan dia punya mm, aku zoom in. Oh tak, lampu tu aku kena naikkan. Okay, so ini adalah hasil untuk 20mm. So dia wide lagi sebab akan nampak dekat sini. Untuk 24mm tu kita tak nampak dekat sini. Okay, nampak tak, perasan tak ada kain tu sampai sini, tapi bila kita guna yang 16mm tu, 20mm dah nampak benda ni yang belah kanan ni. Lepas tu bila yang ni dah 16mm, nampak lagi besar. So sampai kat sini lah nampak. So sebab itulah kita kena ada satu wide angle lens dan satu ultra wide angle kalau mampu untuk dapatkan ultra wide angle. Tak perlu untuk f2.8 lah bagi aku untuk yang ultra wide angle tu. Cukup super wide angle je. Cukup f4 pun dah cukup untuk wedding fotografi ni, lagi-lagi dalam indoor ni, bukan outdoor ya, ataupun bukan shoot malam. Alright, so apa yang aku buat untuk gambar-gambar first selepas aku import, benda pertama sekali aku gunakan adalah aku akan select all, make sure sync ni, okay, masuk ke develop mode, sync. Okay, semua dah sync. Benda pertama sekali aku akan buat adalah enable profile correction, remove chromatic aberration. Okay, untuk make sure gambar tu dia tak kembung ke dalam macam tu lah. Dia ada distortion tu, lens tu, setiap lens ada distortion dia. And then yang kedua aku akan buat noise reduction. Ini adalah style aku lah, noise reduction ke 30. Alright, okay. Sekarang ni warna gambar dia sebenarnya just nice. Ini white balance ni, okay, white balance dia bergantung dengan style korang. Kalau aku prefer sejuk sikit, sejuk sikit, 4700 kot sesuai. Alright, and then aku akan naikkan vibrance ke 15, saturation ke 5, pekatkan sikit warna dia. Untuk sekarang korang takkan nampak lah apa difference dia. Alright, sekarang ni tengah synchronize setting. Kalau nak nampak lagi, kita pergi tengok dekat shot. Okay, kita kena tunggu dulu sampai dia habis synchronize sebab dia ambil masa. Untuk benda ni kita kena banyak bersabar. So sementara menunggu tu, kalau korang adalah seorang mobilegrapher ke yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia fotografi ni, lagi-lagi dalam dunia DSLR ataupun mirrorless ni, okay, kamera yang lebih kepada bukan phone, bukan mobile, aku sarankan korang kalau nak start, korang satu, budget tu kena
Maksudnya kena sesuai dengan bajet lah. Okay, sebab contohlah kalau kau ada RM1,000 kau nak dapatkan kamera yang high end professional, memang tak logik lah. Jadi kalau korang nak ada satu kamera, macam biasa ramai orang kata guna kamera yang ada dulu. Okay, untuk practice the 3 basic tu adalah ISO, shutter speed dan aperture. Benda tu korang kena faham the connection ataupun apa yang berkait antara 3 ni. Sebab 3 ni memang korang kena master untuk mudah bila shoot manual dalam job-job macam ni. Sebab lain rumah, lain condition lighting dia, okay? Lain shadow dia, lain dia punya light bouncing dia, korang punya speed light tu nak pantul ke mana semua lain. Dekat dinding, dekat ceiling tu ada beam. Kadang-kadang rumah ada straight je kan, straight kosong je, so no problem. Cat rumah dinding tu pun warna putih pun no problem, cantik je. Tapi kalau cat dinding tu warna orange macam mana? Kalau dia warna hitam macam mana? Apa efek dia kalau dinding tu warna dia hitam? Bila korang pantul je lampu kat dia, adakah dia akan absorb ke, dia akan pantul ke? Benda tu korang akan belajar melalui experience. Okay, so aku dekat sini just nak bagi tips-tips lah. Okay, mungkin along the way dalam video ni aku akan membebel sedikit sebanyak lah pasal apa-apa pengalaman aku yang aku dah lalui selama 2 tahun. Jadi bukan 2 tahun lah, sebenarnya full time photographer aku dah 2 tahun. Kalau involved in fotografi menggunakan DSLR ni since aku tingkatan 3 lagi, which is 2009. Aku dah berminat lama dah dengan foto and video ni, mini media stuff ni. Okay, so semua gambar dah synchronize on the yang baru tadi, yang temperature. Alright, so dari sini kita boleh nampak. Okay, ni aku dah zoom dah. So sekarang ni kita nak make sure gambar, kalau gambar pengantin ni kita nak bagi dia nampak lagi soft. Okay, soft. Dekat soft ni macam ni kita nak buat dia soft. Okay, kita buat dia dekat clarity, kita bagi negatif 10. Kalau korang perasan benda tu, okay, aku buat kosong balik. Okay, korang nampak pipi akak ni di film negatif 20 lah. Tak nampak 20, nampak ada gebu sikit, dia tak sharp kan. So bagi aku just nice is negatif 15, negatif 20, 120 lah, teruk sangat. 20. Okey, ini texture aku naikkan sikit kepada 5. Dia tak nampak sangat. Okey, so bila korang involved in wedding photography, ini bergantung dengan style korang lah. Kalau korang jenis yang suka gambar gebu gila, korang buat lah clarity tu lagi negatif. Tapi jangan lebih-lebih pula nak tarik. Tapi benda tu sesedap rasa lah, and then sedap mata memandang. Alright, and then sekarang ni apa yang aku akan buat lepas clarity ni apa semua aku adjust. Kita adjust dekat shadow. Sekarang ni shadow banyak dekat dalam gambar ni. Okay, sekejap. Exposure naik sikit. Okay, highlight turunkan. Kita nampak overexposure dekat bahu ni. Okay, whites tu boleh turunkan, boleh naikkan. Alright, naikkan sikit. Okay, alright, saturation. Sekarang ni bagi aku just nice saturation. Hue ni korang, aku sekarang ni tengok warna kulit untuk pengantin lelaki ni ada macam kurang ni sikit. So kita naikkan warna kulit. Kalau over dia jadi orange lah. So dia akan naikkan warna yang sepatutnya dinaikkan. Okay, dekat sini mana before and after. Alamak salah, before after. Okay, yang ini sebelum, yang ini selepas. Kalau korang nampak dia ada perbezaan dekat warna, nampak kan? Yang ni lagi seri lah. Yang ni macam flat sikit. Okay, tengok background dia, ini gelap, ini dah cerah sikit. Right, so
So shadow kena naikkan ke 20 kot. Ini 20 aku rasa okey. Okey. White ni terlalu alright. Okey. Macam kena kurangkan lagi temperature. 4500, 4600. Okey. Ini turunkan sikit. 0.1. Right. Okay. Then macam warna ni kita nak popkan. Kalau korang nak naikkan, naikkan. Kalau tak nak, tak apa. Okay. Ni dah naik. Ni purple. Kalau korang naikkan purple, ni purple magenta. Okay, nampak before kat sebelah sini, after. Kita naikkan warna background dia, bunga kat belakang. Okay, kita tengok. Okay. Alright. Naik -28. Alright. Okay. So apa yang aku buat is aku edit satu gambar, at the same time dia edit the whole gambar yang ada dekat dalam folder tu. So 276 gambar tu aku edit serentak sebenarnya. Aku biar dia auto sync sebab sebab setting kamera aku, lampu aku semua tak pernah berubah sepanjang aku shoot dekat dalam rumah tu. Yang berubah adalah zoom in zoom out lens aku sahaja. Okey. Jadi kita tahulah apa yang berlaku dekat dalam kamera kita. So benda ni senang lah bila korang nak editing, nak buat macam ni, nak buat macam ni kan, Lightroom kan. So dia mudah. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah cropping. Okay, cropping ni aku just boleh bagi satu gambar dulu cropping. Tunjuklah, sebab yang lain korang tak perlu nak tengok pun. Sebab ya, tak semua perlu crop. Hari ni tak perlu. So yang tu aku just speed up je. Kebiasaannya cropping either korang nak go for 4x5 ataupun 4x6. Okay, and then besarkan. Tekan alternate dekat Windows. So rumah ni memang kita tak dapat nak elakkan laluan dekat belah kiri ni, tapi at least dia ada langsir yang melindungi yang orang-orang yang melalu lalang kat belakang. So ini sahaja yang kita berdapat ni. Kalau korang nak zoom pun boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah juga nak zoom. Salah. Kunci ni kena buka. Kalau korang nak zoom macam ni pun boleh. Okey, tak ada masalah. Benda ni kena center sikit. Okey, kalau korang rasa gambar tu perlu untuk sebeginilah.
tak ada masalah. Tapi aku usually aku just buat 4x6 ataupun kejap shot. Biasanya aku bagi je lah yang besar-besar ni, sebab nanti cropping tu diorang boleh buat sendiri. Rugi kalau crop untuk diorang siap-siap, sebab nanti gambar jadi kecil. Mana tahu diorang nak gambar tu as besar kan. Ini tak semua rumah yang simetri. Maksudnya macam ni, kita ada belah kiri tu ada laluan ke dapur. So ini kita tak boleh buat apa, just kita kena make sure lah gambar ni straight dekat tengah. Great. Okay, korang nampak ni kan, korang tekan R kan, korang nampak 3 layer. Alamak, lampu. Alright. So lampu tutup lah. Alright. So begini, begitu, beginilah. Right. So itu saja, yang lain semua aku buat time lapse. Okey, kalau korang nampak untuk gambar ni, kita ada lelaki yang paling belah kiri ni, kita nampak dia nampak distort kan. Ini adalah efek bila kita guna 16mm. Ya. Kalau kita guna 24mm kit lens, kita takkan dapat gambar abang tu. Okey, dia in frame dia takkan dapat, sebab yelah, kita nak undur ke belakang, kita dah sampai dekat dinding rumah. So solutionnya adalah ada untuk shoot pada white, super white lah, asalkan dia ada kat dalam gambar. So tak ada masalah. Tapi untuk orang yang dekat tengah ni, gambar dia orang tak distort. Maksudnya macam tak ditarik lah. Tak ditarik macam ni. Dia macam fish eye sikit. Alright. So gambar ni kita just betulkan dia punya horizon. Ataupun kalau nak senang, korang ambil pembaris yang dekat angle ni, korang tarik macam ni, nanti dia beritahulah gambar tu lurus. Yang ni lurus lah ni. Korang nak tutup, make sure pengantin kat tengah lah. Tapi gambar ni tak semualah yang kita akan edit bagi lurus sangat. Okay, macam ni lah, depth, siap depth lagi. Ambil lah. Alright. Macam ni ada gangguan sikit dekat belakang, kawan-kawan akak ni lalu. So bila kita shoot, nampak surprise. So benda ni kita tak dapat elak. Okay, so apa kita boleh buat is kita biar saja untuk kenangan. Sebab apa, kita bukan shoot satu gambar, kita ada banyak lagi gambar. Hilang. Nampak, perasan tak? Bila ada orang terbuka tu, time kita shot, lepas tu next tu kita kena shot lagi bila dia tutup. Alright, so it's just nice. Okay, yang ini korang boleh tutup sini, tutup kat sini. Okay, kalau korang rajin, okay, korang nampak benda ni, nama dia spot removal. Okay, korang padamlah benda ni. Boom. Alamak, tarik dekat, tak dapat lah. Tak dapat geng, baru nak padam. Tu black and white. Tapi tak apa, yang ni gambar tak apa.
untuk gambar dekat sini, kita boleh turunkan dia punya intensity, white spot. White turunkan sikit je. Alright, then ni gambar tangan ni, fokus kat tangan sini, kita crop je. Alright, nak crop lagi pun boleh, tak ada masalah. Kita nak tunjuk cincin ni. Okay. Biasanya kalau nak shoot close up ni, korang kena guna macam f2.8, f2 pun sedap. Tapi korang kena turunkan ISO dan mungkin naikkan shutter speed sikit untuk make sure dia tak overexposure. Itu bergantung dengan korang lah, macam mana style korang. So dalam masa sejam ni, sebab aku shoot nikah ni sejam je dekat dalam rumah, sebab PKP tak boleh lama ataupun ni kan. Jadi job yang 5-6 jam tu kita kena lajukan semua, dalam padatkan ke dalam masa sejam. Jadi gambar ni memang laju lah shoot. Okay, yang pengantin ni pun tak sempat nak melayan saudara mara yang datang tu. So kita laju-laju, right? Dia punya, disebabkan makeup dengan tangan dia adalah warna sebenar dia, warna sebenar tangan dia. Yang ini adalah makeup, sebab tu dia lain sikit warna. Apa kita boleh buat is mungkin kita kurangkan saturation dekat muka. Oops. Zoom in sikit, kita mungkin luminance ke, kurangkan sikit, kurangkan, naikkan kuning sikit. Boleh lah, sebab makeup kan. Kalau dia makeup sekali dengan tangan-tangan, okey lah. Luminance. Alright. Okay, nice. So ni semua gambar hantaran. Memang kita laju je shoot dalam masa sejam kan. Alright. So basic untuk gambar-gambar wedding ni, korang kena make sure shadow tu tak banyak. So yang bila dalam ni, dalam panel tone ni, korang naikkanlah shadow ni ke 20 supaya yang gelap-gelap tu tak nampak. So macam dalam video ni kita ada banyak shadow, tapi itu memang intention lah, dalam video ni kena ada shadow. Tapi kalau gambar, dia bukan tak boleh ada shadow. Kalau dia tak ada shadow langsung pun, dia akan, gambar dia akan flat, so tak cantik juga. Dia kena balance. Just that untuk gambar wedding ni, kita gambar dia more to like ikut dengan klien kita, dia nak macam mana. Mostly klien aku, mostly dia nak nampak clear lah muka dia. Alright, so bila clear, mereka suka. Okay, untuk game family picture macam ni, kita kena naikkan lah brightness, sebab dia terlalu gelap, sebab jauh. Bila jauh yang macam ni, kita kena naikkan lagi sampai kat sini. Okay, naikkan lagi, naikkan shadow sikit, so semua nampak. Alright, mana lagi yang jauh-jauh, kita kena naikkan shadow, sebab kalau satu gambar tu shadow dia untuk gambar yang wide angle tu macam kelam, macam tak terlalu cerah. So apatah lagi yang lain tu, so kita kena naik macam ni, kita kena turunkan sikit. Okay. So untuk ni kita guna setting dia, Ctrl Shift C. Okay, copy, pilih semua gambar yang sama, Ctrl Shift V. Semua akan guna setting yang kita ambil daripada first picture tadi. Okay, untuk shortcut ni korang kena tahu jugalah, untuk memudahkan kerja-kerja korang dalam Lightroom. So all picture
are okay dari segi editing warna dan shadow semua ni, contrast, vibrance ni. Okay, tips je satu je, kalau korang nak untuk gambar wedding ni, korang kena bagi diorang gebu. Alright, gebu. So sebab apa? Sebab during their marriage, diorang punya nikah kena nampak cantik. Gebu is cantik, cantik is gebu. Right, dab brother, SOP, yo. Okay, ngam. Okay, ni kita crop sikit. Boom. Ngam tak ngam. Ni crop ke dalam. Untuk make sure bila kau tarik belah kiri ni sama serentak belah kanan, korang tekan alternate untuk tarik dia serentak. Okay. Alright. Okay, untuk akak ni punya gambar dekat depan pelamin ni, kena make sure dia punya background ni tak terlalu terang lah, dia punya white tu. Okay, ni dah gelap sangat. Okay, ni kita letak kosong, highlight, turunkan. Okay, alright. So ni gelap-gelap. Candid aku suruh dia gelap sebab freestyle kan, gelap lah. Okay, nasib baik pengantin kita sporting. Yeah. Okay. Ada satu gambar tu kita memang crop untuk momen-momen macam ni, make sure diorang nampak dalam gambar. Kadang klien ni nak ambil gambar sebab nak ada gambar je. Kadang-kadang ada yang nak gambar untuk cantik-cantik. Ada yang untuk gambar kenangan, so diorang nak cantik. Ada yang biasa-biasa je. Okay. So begini begitu. Yeah. Alright. Macam ni, buangkan. Nampak lantern benda ni, lampu ni. Kalau korang edit, either korang nak buang dia ataupun simpan tu, itu decide lah. Kalau aku biar je macam ni. Kalau nak potong pun potong je. Tapi satu akan separuh, yang ni full, so macam rugilah. Bagilah separuh. Okay, ni ngam. Semua ada piece. Alright, so bila korang dah settle, macam aku kira dah settle lah ni. Control A, export. Okay, korang pilih lah. Macam aku, biasa aku akan buat satu subfolder edited, nama dia. Okay, and then aku akan letak gambar JPEG format, color space sRGB. Ikut yang ni aku just bagi dalam 80% quality, sebab ya 80% pun dah just nice dah untuk simpanan. Sebab kalau 100% tu nanti file dia terlalu besar. File dia terlalu besar. Okay, just export. So kita pun tunggu. Alright, so kita dah habis export gambar-gambar RAW ke JPEG. Okay, jom kita tengok gambar-gambar tadi kat mana tu. Kat sini. So dalam edited,
Right. Okay, jom kita compare kat sebelah-sebelah gambar. Alright, kita compare 9672 9672 96 96 9672 1A 96 9762 9762. Yeah, right. Okay, korang nampak gambar ni. Sebelah sini, belah kiri ni gelap sikit sebab dia raw, unedited. So bila belah kanan tengok warna purple tu naik, semua warna naik. Sebenarnya kita dah edit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, korang nampak. So this is the difference lah between raw footage, raw picture dengan picture yang tak edit lagi. Okay, itu saja. Kalau korang berminat untuk lebih untuk tahu lebih mendalam lagi untuk editing ni apa semua, so ini just basic je aku tunjuk. Yang lain tu kalau Photoshop apa semua ada banyak lagi lah tools-tools kat Lightroom tu aku tak tunjuk. So ini adalah macam untuk package basic aku, edit basic untuk yang RM150 sejam. So ini adalah aku punya cara lah untuk edit. Alright, apa-apa kalau korang nak tanya soalan apa semua, boleh komen kat bawah. Untuk software Adobe Lightroom PC yang free, korang boleh klik link dekat atas. Aku akan sediakan kat atas sebab aku dah buat video tu kat atas. And then kalau korang belum subscribe channel ni, sila subscribe. Apa-apa soalan boleh tanya, dan kalau ada benda yang merumitkan, korang boleh masuk ke server Discord aku. Kita boleh voice chat dekat situ ataupun screen sharing. Lagi senang lah untuk aku ajar. Free of charge. Alamak, lampu dah tutup. Okey, itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi.